Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah kita bersua lagi dalam program Skop dan kali ini menarik sekali. Kita ni akan mengetengahkan mengenai dengan tanaman herba. Yang pasti kita ni mengetahui tanaman herba ni memang baik untuk kesihatan tubuh badan dan juga sering digunakan dalam masakan. Namun kita ni akan mengetahui lebih lanjut mengenai dengan tanaman-tanaman herba ni bersama dengan personaliti kita untuk program Skop kali ini, iaitu kita akan bersama dengan Awang Kamal Hisham bin Ismail. Jadi kita ni akan sapa beliau. Beliau sudah pun berada di belakang saya ini. Baik, kita melihat banyak ni tanaman herba di sekitar ni. Jadi, tertanya-tanyalah, sejak bila kita mula menanam ni tanaman-tanaman herba ni? Aku start menanam dalam awal tahun 2019 lah. Awal tahun, lebih kurang kan 3 tahun ini sudah. Kan 3 tahun sudah. Jadi, apa yang mendorong kita untuk menanam ni? Kadang-kadang kan masak payah lah. Kan mencari apa ni, ramuan untuk memasak bah. Betul. Ramuan segar ni kadang payah mencari di kedai. Jadi cuba menanam sendiri. Cuba menanam sendiri. Kebiasaannya yang kalau bisa saya tahu, kalau tanaman herba kampung memang mudah kita ni dapatkan, di hutan boleh kita ni jumpa. Kalau ni dari mana kita dapatkan ni? Sebelum ni kan biasanya ada arah kedai macam supermarket dan superset lah macam tu kan. Sebab dia diimport bah. Benar. Jadi dari sana saya membeli, kemudian melihat YouTube, ada arah Google kah untuk cara-cara untuk menanam lah. Cara-cara menanam tanaman herba ni. Jadi macam mana? Susah kah, senang sebenarnya? Mula-mula susah lah sikit sebabnya tani dah biasa lah menanam jenis-jenis ni kan. Tapi dicuba banyak-banyak kali, and then tengok banyak video, kemudian membuat research lah sikit lah, and then belajar daripada orang-orang yang pandai. Sekali menjadi, alhamdulillah. Kalau dalam pikiran saya, kalau macam tanaman-tanaman herba, kalau saya lihat di sini, bukan tertumpu pada tanaman herba kampung ni. Jadi yang dalam kepala saya, mungkin memerlukan orang kondisi yang lebih sesuai, kerana tanaman-tanaman seperti yang saya dapat saksikan seperti rosemary ni mungkin lebih tertumpu pada luar negara, dan cuaca di luar negara pun berbeza. Jadi macam mana boleh sesuai dengan cuaca negara kita ni? Ya, rosemary, lavender, thyme, sage asalnya dari kawasan Mediterranean. Kawasan sana dia banyak matahari tapi kering. Beza dengan Brunei, banyak matahari tapi basah. Lembab. Jadi untuk untuk menanam pokok-pokok ni mesti dia punya tanah pun disesuaikan dengan dia punya tanah asal. Jadi tanahnya ni bukan tanah yang di Padang tadi belakang dah dapat. Bukan. Artinya ni tanah yang spesifik lagi lah. Mesti dicampur sendiri, disesuaikan. Jadi macam ada batu, ada kompos di dalam. Kalau indah mau hidup. Indah mau hidup. Baik, jadi kalau saya lihat ni, lebih banyak rosemary. Kalau rosemary, kalau yang sejauh pengetahuan di sekitar lah, kegunaannya untuk apa?
rosemary ni biasanya orang pakai untuk kambing. Saya pernah terbaca, kita ni mengambil daripada batangnya. Kemudian kita ni akan pindahkannya ke mungkin ke pasu ataupun ke satu tempat yang berair. Dan kita ni simpan dalam itu mungkin lebih kurang 10 hari cuma tu sehingga akarnya keluar. Lurus ke cara cuma tu. Betul. Kemudian macam mana tu? Itu yang saya tertanya-tanya tu. Dia ada untuk menanam rosemary ni, dia ada macam dua cara. Satu pakai biji benih. Daripada benihnya. Dia ada biji benih. Dia ada berbunga, dia ada biji benih. Biji benih kalau ditanam boleh tumbuh, tapi akan mengambil masa yang lama. Okay. Kemudian biji benih ni kalau ditanam, ia mungkin tak dapat pokok yang sama dengan ibunya sebab dia sudah cross pollination lah. Jadi untuk mendapatkan pokok yang sama dengan dia punya pokok ibunya ni, induknya, dipotong dan direndam dalam air selama 10 hari akan tumbuh akar. Untuk keluarkan dan dari akar itu akan ditanam, ataupun boleh dipotong dimasukkan dalam tanah terus. Cuma tu pun boleh. Boleh juga. Tapi mengambil masa kan lah. Ia punya ratus kejayaan itu rendah sikit. Rendah sedikit. Yang success rate itu rendah lah. Yang paling tinggi pakai air lah. Pakai air, itu lebih mudah. Lebih mudah. Dan kalau saya melihat seperti contohlah dalam gambar, rosemary daunnya warna hijaunya lawa. Ini macam keputihan. Mengapa tu? Keputihan ia kadang-kadang dia ada jenisnya mah. Ada jenisnya ni. Ada jenisnya. Jadi macam ini jenis dia panggil Tuscan Blue. Tuscan Blue dia punya daun memang damit. Damit. Kemudian ada yang jenis barbecue, daunnya kurang hijau, macam keputihan sikit. Jadi kadang-kadang ia atas jenis variety-nya lah. Jadi kebiasaannya tanaman macam mana ni ia lebih sesuai di bawah direct ataupun matahari itu secara terus ataupun kawasan yang kurang pencahayaan macam mana? Rosemary ni asalnya dari Mediterranean. Mediterranean ni banyak matahari. Banyak matahari. Ia suka matahari, cahaya matahari untuk ia subur. Tapi dia kurang suka air. Kurang suka air pula ni. Jadi terpaksa menyiram tu jangan banyak lah. Jangan banyak. Kemudian kita simpan di bawah atap supaya kita dapat kontrol dia punya air bah. Air intake-nya tu dapat dikontrol. Kalau simpan di luar, kalau hujan mana kan dia tahu kandungan airnya tu macam mana. Dia tahu berapa banyak air atau di dalam pasu. Jadi macam mana dikontrol? Kalau kita dapat kongsikan tips untuk kita ni mengetahui sama ada terlebih air kah, kurang air kah? Biasanya yang tips yang aku pakai ni yang senang pula. Angkat pasu. Pasunya ringan, kurang air. Sebab anda dapat lihat di dalam kan? Anda dapat bah. The only way is to angkat pasu. Kalau ringan maknanya kurang air. Kalau barat terlebih air. Kalau kurang air apa akan berlaku tu? Kalau kurang air, rosemary okey sebab dia tidak berapa suka air. Yang masalahnya kalau lebih air. Kalau lebih air akarnya akan buruk. Dipanggil root rot dalam bahasa Inggeris. Tapi adakah dapat kita ni lihat daripada daunnya saja? Seperti contoh terlebih air, mungkin ia akan berubah warna atau macam mana? Memang. Kalau terlebih air, dia akan start dari bawah. Daunnya akan jadi coklat. Dia akan start dari bawah, daunnya coklat, kemudian batang akan layu. Dan tadi Tuan ada mengatakan mengenai dengan minyak patinya, maksudnya essential oil untuk rosemary. Macam mana untuk mengambil tu? Mengambil essential oil rosemary ni terpaksa direbusnya. Dia panggil distillation. Direbus air tu, and then dia punya minyak tu akan naik ke atas, and then akan menitik dengan wap. Dalam wap, bila jadi wap dengan minyak, ia akan bercampur dalam satu bekas, mana di atas tu akan ada minyaknya, akan ditapis lah. Tapi proses. Akan mengambil banyak daun untuk banyak pohon rosemary yang perlu diambil lah. Jadi ada melalui beberapa proses tu. Jadi kita ni sudah mengatakan mengenai rosemary dan
keluarga rosemary juga lavender. Daripada keluarga yang sama. Keluarga sama. Jadi macam mana? Adakah penanamannya lebih kurang saja? Sama lebih kurang ya. Lebih kurang saja. Sama lebih kurang. Jadi saya lihat ni rusak. Cuma kadang-kadang dia sudah bila ia sudah lama, lavender especially, dia akan kering daunnya. Dia akan kering daunnya. Jadi kita buanglah daunnya. Kalau lavender ni bukannya ada bunganya warna apa? Berbunga. Berwarna ungu. Memang berbunga. Jadi ni tapi so far belum ada bunga. Belum ada bunga. Masalah lavender bagi saya lah, I think dia punya problem is lavender ni kan kalau di kawasan Mediterranean dia ada bermusim 4 musim. Jadi Brunei ni dah ada musim. Mungkin dia dah faham Brunei dah ada musim. Dia dah alum biasa. Alum biasa jadi dengan keadaan sekeliling di Brunei. Dah berbunga. Tapi rosemary pernah berbunga. Pernah berbunga. Alhamdulillah. Warna apa? Damit-damit warna purple. Purple juga. Jadi biasanya kalau yang rusak ni, tua sudah ni, dicabut saja tu. Dicabut saja. Dibuang saja. Sebab kalau terlampau banyak yang rusak-rusak ni di pokok, dia akan mengundang fungus, bakteria dan penyakit serangga-serangga lah, dia boleh bertapuk di bawah ni. Di sini ni kita ada je ni terdapat tanaman herba kampung ni usulnya. Ada. Ni ancah-ancah apa ni? Raja-raja. Ancah-ancah ulam raja. Ulam raja. Biasa orang makan cuma tu saja sebagai ulam. Nama pun ulam kan. Ulam raja, ancah-ancah sama lah tu. Jadi ni macam pernah dilihat ni. Bukan daun kesum kan? Daun kesum ya. Memang daun kesum ni ada, memang ia banyak kegunaannya selain daripada masakan sebagai biasa orang masak untuk apa? Dalam masakan asam pedas, laksa. Selain itu juga yang laksa leaf ni orang panggil. Laksa leaf. Lurus tu. Pernah je saya terdengar. Maknanya kalau buat laksa dah ada angin dah jadi tu. Benar. Laksa leaf namanya. Ya, kandungan daripada daun kesuman ni yang pernah saya pernah terbaca, ia banyak sebenarnya kebaikannya daripada segi vitamin A, C, ada juga mineral yang lain seperti kalsium, fosforus dan sebagainya. Jadi kalau tuan sendiri menjaga daun kesuman ni macam mana? Sukarkah? Daun kesuman ni sebenarnya senang saja. Senang saja. Agaknya ia suka air jadi kalau dia suka air, ia suka tempat luas. Jadi kalau ikut pengalaman saya lah, kalau menanam dalam pasu ni kurang berjaya. Yang bisanya ditanam di tanah kawasan berair. Kawasan berair. Yang kawasan di rumah yang paling berair sekali di sana tanam. Jadi ia memang sesuai untuk air yang bertakung ni. Air bertakung. Jadi lebih segar. Lebih tumbuh. Segar, lebih besar daunnya. Yang ini dalam pasu pun memang direndam dalam air ni. Di bawah ni simpan air. Bagus. Jadi supaya ia dapat air sentiasa ada. Kan basah kan? Basah ni. Saya simpan baliklah. Jadi kegunaan daun kesuman ni kalau memasak, kalau bis kita macam mana? Ada kita gunakan daun saja atau dengan batang-batang sekali? Biasanya dengan batang sekali. Sebab kalau potong terus masuk dengan batang senang. Sebabnya kalau ia untuk ia punya rasa saja. Tani biasanya jarang makanlah dengan daun-daunnya masa contohnya buat asam pedas. Tani dia pulang makan dengan daunnya tu. Benar. Jadi kalau dengan batang senang dikeluarkan. Macam tu. Tapi
daun kesum ni pun untuk buat salad pun boleh. Untuk buat salad pun boleh Jadi potong-potong halus-halus untuk campur dalam salad pun boleh. Pun boleh. Jadi tapi boleh makan macam tu saja. Boleh macam tu. Jadi ini serai Ini serai biasa. Serai biasa. Serai untuk Masakan. memasak lah. Yang biasa orang simpan serai ni tom yum lah. tom yum. Yang paling famous ni. Masakan Thailand. Masakan Thailand. Tom yum. Tapi dalam masakan lain seperti saya pernah cuba ni, masakan ayam biasalah, ayam merah campur serai. Dia mengeluarkan rasa lemon. Dia pasal dia lemon keras kan. Ya, lemon dia. Rasanya tu menjadi tu nyaman. Okay. Dan untuk kesihatan kalau orang berpantang, ia baik je ni sebenarnya. Dan dia memang panas-panas sikit, dia bagi panas pak. Ya betul. Jadi daun serai biasa dan juga serai wangi. Serai wangi. Ia ada dua jenis tu. Biasanya daunnya lagi lebar, kemudian baunya memang kuat lah. Kalau serai wangi memang kuat. Dia memang dipakai untuk sebagai penghalau nyamuk, ataupun untuk buat essential oil untuk mengurut. Badannya panas. Ya. Itu serai wangi. Serai wangi digunakan dalam masakan. Biasanya tidak. Biasanya memakai serai biasa. Serai biasa. Jadi daripada segi daunnya untuk kita ni membezakan apa lagi? Dia punya bentuk serai yang di bawah tu sama ke? Ya. Biasanya kalau serai wangi dia tumbuhnya di atas tanah. Bukan di dalam tanah macam ni serai dia biasa. di dalam tanah dia tumbuh. Di dalam tanah. Kalau serai wangi dia akan tumbuh dalam 6-7 inci di atas tanah. Di atas tanah. Akarnya saya di dalam. Itu perbezaannya lah untuk kita ni mengetahui serai wangi dan juga serai biasa. Kalau mau lihat boleh pulang sana tu. Lihat saja. Berapa? Because boleh nampak bahasa ni. Ni dia akan tumbuh di atas. Dia tidak dalam tanah di atas. Yang dalam tanah tu akarnya saja. Akarnya saja. Jadi serai wangi ni kita guna sebab kita lebih kepada menggunakan untuk masak. Jadi serai wangi ni macam mana? Serai wangi ni tanam saja. Untuk menghalau nyamuk lah. Pokoknya. Jadi dibakarlah daunnya tu semata. Dibakar ataupun di crush, dilenyek-lenyekkan. And then lenyek-lenyekkan, sapu-sapu di badan, saya jadi nada nyamuk lah. Ya ada kata mengeluarkan macam lendir, adakah? Tidak, ia ada minyak. Ya boleh rasalah di tanganannya berminyak. Dia ada minyak. Jadi memang dia ni urapi cuma tu saja. Diurapi, tuan ni. Cuma tu. Dijamin dada. Dia akan kena gigit nyamuk. Jadi sebelum melakukan pendakian bukit ataupun masuk ke hutan, paling sesuai ni. Berkebun, sebelum berkebun datang. Dulu arah tangan, arah badan apa supaya tidak ada nyamuk. Bagus. Jadi selain daripada daun kari ada juga daun kari. Tapi tidak berapa sihat daun kari kalau musim hujan. Kalau musim hujan memang bintik-bintik. Kira penyakit. Penyakitnya. Jadi ia adalah memerlukan air banyak ni. Indah pula. Sebabnya kalau musim hujan pun sudah mengandungi banyak air, jadi ia terganggu tumbuh besarannya tu. Jadi saya nampak juga di kawasan sini tadi ada bunga telang. Bunga telang ada? Bunga telang. Bunga telang ni pun baik ni ada. Dia kegunaannya ramai orang menggunakan sebagai pewarna asli dalam masakan. Warna biru, biru keungguan lah. Jadi kita ada tanam kawasan sini. Ada sini. Inilah pokok bunga telang. Telang. Yang besar di sana tu boleh nampak tu bunga-bunganya banyak. Dia menjalar ni kawasan. Dia memang suka menjalar ni. Kalau dibiarkan memang menjalar besar. Tapi kalau dipasu dia akarnya restrict kan. Dia tidak boleh menjalar. Jadi dia kurang besar lah bunga telang. Saya suka ni akan bunga telangannya. Dia punya struktur tu lawa. Dan juga selain masakan, dia boleh dibuat sebagai minuman teh. Kita pernah rasa? Pernah. Teh bunga telang? Bunga telang. Alhamdulillah. Teh bunga telang boleh buat air limau, simpan bunga telang, dia akan tukar warna kan? Warna purple. Itu macam kalau saya melihat, saya pernah melihat, dia macam mengaitkan dari segi sains. Pasal ada perubahan warna bercampur dengan lemon, dia berubah warna. Dan sini banyak jumpa gagal di sekitarnya. Pegagal ni macam rumput sudah.
sini nanti. Mudah tumbuh Mudah tumbuh. ni. Mudah tumbuh. Ini kan buat eksperimen hari tu ni sebenarnya. Tanam cili. Ni cili ni dari biji cili kering. Dari biji cili kering tu. Yang cili kering tadi beli di kedai. Bijinya tu tumbuh. Menjadi terpulangnya. Oh. Dan saya melihat ni kita tanaman-tanaman herba bis kita ni yang hampir kawasan rumah lah sekeliling halamanannya. Memang amat berguna sekali Kita jadi bis kita ni dia perlu orang keluar membalik. Dia perlu. Jimat duit lagi. Especially during hari tu masa COVID jarang tani supposedly stay at home kan tu, tinggal di rumah, teranah di rumah. Jadi kalau tani ada sendiri tanaman-tanaman di kawasan rumah ni dah payah tani keluar mencari di kedai. Jadi senanglah untuk memasak. Jadi untuk mendapatkan bahan ramuan itu amat mudah sekali. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita atas perkongsian tanaman herba. Amat menarik sekali. Kerana tanaman-tanaman herba ni India ramai orang tahu sebenarnya. Mungkin ada setengahnya lebih mengetahui mengenai dengan tanaman herba kampung. Habis kita lebih kepada tanaman herba mungkin daripada luar negara ni, rosemary, oregano dan sebagainya. Dan alhamdulillah jugalah saya percaya bukan saya sahaja yang dapat mempelajari mengenai dengan herba-herba, cara penanamannya. Mungkin mereka di luar sana yang menyaksikan kita melalui program Skop ini pun dapat mempelajari sesuatu. Dan insyaAllah kalau bersempatan mungkin saya akan mengunjungi lagi lah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas daripada BIS kita. Terima kasih saya ucapkan. Sama-sama. Dan Auda insyaAllah di keluaran yang seterusnya kita akan bersama dengan personality Skop yang lain. Dan saya percaya mereka akan mengongsikan banyak perkara yang dapat kita ni pelajari daripada mereka. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.